Proses yang keempat ialah billing, iaitu pengebilan. Bila kita dah hantar barang kepada pelanggan, maka kita pun akan hantar bill lah. Iaitu pertama ialah, proses pertama dalam billing ialah invoicing, dan kedua ialah updating accounts receivable. Jadi proses pertama ialah invoicing, kedua ialah update accounts receivable. Jadi untuk kita buat invoicing tu, kita perlu dah terima sales order daripada sales order entry. Maknanya kita tak boleh hantar bil sewenang-wenangnya. Kita mesti ada bukti bahawa pelanggan memang telah membuat pesanan. Jadi kita akan rujuk kepada sales order. Kedua, kita perlu memastikan bahawa untuk kita bil, barang tu mesti telah dipun dihantar. Jangan, kita tak boleh bil awal-awal sedangkan barang belum dihantar. Jadi kita perlu, untuk itu kita perlu bukti tracking slip dan bill of lading. Okay, daripada shipping department, mereka menghantar bill of lading menunjukkan bahawa barang telah pun dihantar. Jadi bila cukup syarat ini, maka invoicing process pun akan menghasilkan invoice, dan invoice ini akan dihantar kepada pelanggan. Manakala pengiktirafan bahawa berlakunya jualan, maklumat jualan itu akan dihantar kepada sistem pelaporan am, supaya pelaporan am akan buat dia punya journal entry lah. Manakala invoicing juga akan update dan customer file untuk menunjukkan bahawa sekarang customer kita telah berhutang, dan akan diupdate dalam sales file untuk menyatakan bahawa sales telah berlaku. Proses yang selepas invoice ialah update accounts receivable. Kita membuat kemaskini ke atas account belum terima. Jadi bila kita terima pembayaran, remittance list daripada mail room, kita akan update lah di dalam akaun-akaun yang tertentu, di dalam customer file dan sebagainya. Jadi kita akan buat kemaskini lah. Antara ancaman di dalam proses billing ialah failure to bill. Kita dah hantar barang tetapi kita tak hantar bill. Jadi kalau kita tak hantar bill, maka pelanggan tak bayar, maka kita akan kehilangan aset lah. Patutnya kita terima tunai tapi kita tak terima tunai. Kedua ialah billing error. Masalah pada billing, iaitu mungkin kita bill amount yang salah, harga yang kita charge tu tak betul seperti yang dijanjikan. Seterusnya, ancaman lain ialah posting error. Bila kita nak update dalam accounts receivable tu, kita tersilap. Ataupun inaccurate or invalid credit memos. Kalau kita keluarkan credit memo kerana pelanggan telah memulangkan barang, kita menghantar credit memo yang tak tepat. Ataupun kita invalid credit memo. Pelanggan tu tidak hantar pun barang, tidak pulangkan barang, tetapi kerana dia adalah kawan kita nak mengurangkan hutang dia, kita mengeluarkan saja credit memo yang tidak sah. Ya, tidak ada basis. Jadi cara untuk kita mengatasi kelemahan-kelemahan ni, ada banyak cara. Antara ni ialah kita memisahkan tugasan antara billing dan shipping. Okay, orang yang bill dan orang yang ship adalah dua pihak yang berbeza. Jadi dengan itu kita dapat mengurangkan berlakunya failure to bill. Kemudian periodic reconciliation invoices with sales order. Jadi tujuannya ialah untuk kita memastikan bahawa ketepatan pada bill kita. Configuration of system to automatically enter pricing data. Ini juga untuk memastikan ketepatan pada amount yang kita bill, dengan cara dia akan masukkan pricing data. Pada awal-awal pelanggan tersebut membuat pesanan, data harga yang sama akan automatik masuk dalam bill. Restriction of access to pricing master data, untuk memastikan tidak ada orang boleh tamper, boleh ubah suai harga barang. Kemudian kita melaksanakan data entry edit controls. Kita melaksanakan reconciliation of shipping documents untuk memastikan bahawa bil kita berpadanan dengan apa yang dihantar lah, dan juga tidak ada bil yang tertinggal. Kita guna data entry edit control. Kita gunakan reconciliation of batch totals untuk memastikan bahawa again bil kita tepat. Mailing of monthly statement to customer. Kita menghantar penyata bulanan kepada customer. Bila kita hantar penyata bulanan kepada pelanggan kita boleh tengok penyata, dan kalau ada apa-apa yang tak sama dengan rekod mereka akan komplain lah. Dengan itu kita dapat somehow kita dapat independent verifier lah. Kita dapat
pengesahan daripada pihak luar tentang rekod kita tepat atau tidak. Reconciliation of subsidiary accounts to general ledger, kita membuat penyesuaian antara akaun subsidiary dan akaun ledger arm, iaitu akaun penghutang, untuk memastikan ketepatan. Segregation of details of credit memo authorization from both sides, sales, order entry and customer account maintenance. Jadi untuk kita memastikan tidak berlaku invalid credit memo, maka kita laksanakan segregation of duties pengasihan. Seterusnya, configuration of system to block credit memos unless there's either corresponding. Okay, ini again untuk tujuan kita menjadikan kita configure sistem itu supaya dia menghalang penghasilan credit memo unless cukup dokumen. Kalau cukup dokumen baru kita boleh hasilkan credit memo.